Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nahmadullah wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah wa syukurlah, sama-sama menyatakan syukur kepada Allah Taala di atas nikmat yang Allah kurniakan pada kita yang tak terhingga banyaknya. Sungguh kita syukur dengan nikmat Allah yang agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat iman Islam ini kita akan menemui Allah dalam keadaan Allah redha, Allah kasih kepada kita. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini, alhamdulillah kita sama-sama kita bertemu dalam majlis pengajian secara maya kita pada pagi ini, dan kita insya-Allah kita akan teruskanlah pengajian ini sehinggalah kita menghabiskan bab-bab ini sehinggalah ada lagi 20 dalam 24 bab lagi insya-Allah. Jadi pada kesempatan ini terlebih juga saya mengucapkan syukur kerana Allah Taala kerana memberikan kita kekuatan dan taufik dan hidayah. Sebenarnya dalam golongan orang yang sentiasa di dalam lindungan Allah dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang sangat mencengkam ini, kita sama-samalah kita berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah akan angkat wabak yang melanda negara kita ini dan dijauhkan kita, keluarga kita, saudara mara kita, muslimin dan muslimat daripada penyakit yang menimpa negara kita ini khususnya, dan muslimin muslimat negara muslim yang lain ya Allah. Jadi dengan usaha kita untuk kita meneruskan pengajian ini adalah satu amalan yang boleh membawa kepada kita merasakan bahawa diri kita ini walaupun dalam keadaan yang begini rupa, tapi kita masih ada kesempatan untuk kita terus terus kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita usahakan ini Allah berikan kita kekuatan, taufik dan hidayah dan menjadikan golongan orang-orang yang sentiasa menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Allah menuntut kita menuntut ilmu daripada buayan sehinggalah dia liang lahat insya-Allah. Jadi pagi ini kita akan teruskan pengajian kita mengenai itu daripada kitab yang itu adab, iaitu tentang himpunan daripada sunnah-sunnah Nabi mengenai adab-adab kita bermasyarakat, adab kita bergaul, dan juga kita menikmati pergaulan kita ini dengan pergaulan yang amat baik insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita terus kepada bab yang ke-22. Tajuknya ialah tolong menolong sesama orang-orang yang beriman. Maknanya kita pula tidak menolak pada orang yang bukan Islam, yang bukan tidak beriman, tetapi khususkan ini ialah untuk kita menjadikan kehidupan kita sebagai seorang Islam, seorang mukmin ialah dengan uswah, rasa tanggungjawab, dan juga kita merasakan bahawa hubungan sesama umat Islam adalah sangat penting untuk kehidupan kita sehinggalah kita menemui Allah Taala dalam keadaan Allah kasih dan Allah ridha kepada kita insya-Allah. Jadi bab ini ialah mengenai bab tolong menolong, ta'awun dalam bahasa Arab disebutkan ta'awun, ta'awun alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita sentiasa tolong menolong dalam perkara-perkara yang membawa kebaikan dan ketakwaan. Kita tolong menolong perkara yang baik, bukan perkara yang buruk. Yang buruk itu kita kata wala ta'awanu, dan janganlah kamu tolong menolong alal ismi wal udwan, di atas melakukan perkara-perkara dosa dan permusuhan. Inilah sudah diasaskan tentang tolong menolong kita, setakat mana kita boleh tolong menolong, sepatutnya kita tolong menolong, dan bagaimana tolong menolong yang dilarang oleh Islam. Inilah kita akan bincangkan sedikit ini. Tajuk ini agak sangat berkaitan dengan kemasyarakatan umat Islam khususnya lah. Jadi kita sebagai saudara Islam, al-Muslim, akhul Muslim, jadi kita persaudaraan antara orang Islam ini adalah merupakan suatu ikatan yang berasaskan kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi dalam ni kita lihat ya pada muka surat 200 ini iaitu tentang objek kajian kita ni lah, iaitu tentang kitab kita ni yang mana difokuskan kepada tertolong menolong ya, dalam kehidupan kita, sebab kita manusia ini tidak boleh kita memisahkan diri dengan orang lain. Maknanya kita dalam kehidupan ni, pergaulan kita sentiasa bertembung dengan orang lain, sama ada keluarga kita senasab ataupun bukan, ataupun dalam masyarakat, jiran dan sebagainya. Maka itu semuanya adalah merupakan hubungan antara manusia dengan manusia yang kita tidak boleh mengelakkan diri daripada kita berhubung ya. Sebab inilah maknanya manusia yang tamadun manusia adalah untuk bergaul dengan orang lain. Dalam objek ini, kajian ini kita lihat ialah tentang menerangkan kelebihan tolong menolong sesama orang-orang yang beriman. Ini ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang berasaskan kepada iman kita. Jadi orang yang beriman sentiasa akan mengadakan hubungan silaturahim atau hubungan yang sentiasa tolong menolong, ingat mengingat satu sama lain ya. Menjelaskan kepentingan bekerjasama antara antara masyarakat dan dalam bab ini menjelaskan tentang kepentingan bekerjasama ya, kerjasama antara satu sama lain ya, dalam anggota masyarakat, yang mana kita tidak boleh terpisah daripada kehidupan. Al insanu madaniyun bit tab'i, manusia itu adalah semula jadi tamadun dengan dengan tabiat dia ialah bergaul. Nah, ini ya. Menghuraikan sabda Rasulullah SAW, berilah syafaat, nescaya kamu diberikan pahala. Allah menghukum melalui lidah Nabi SAW apa yang dia kehendaki. Ini juga tentang bincangkan tentang bagaimana kita patut menolong. Ya. Syafaat ini makna di sini ialah memberi bantuan, menolong sesuatu yang baik, bil birri dengan yang baik. Yang menerangkan maksud syafaat yang disebutkan di dalam hadis ini. Apa yang dimaksudkan syafaat? InsyaAllah kita akan bincangkan satu persatu nanti. Iaitu syafaat maknanya ialah membantu, menolong dalam bentuk yang untuk yang baik. Mengemukakan dalil yang menunjukkan bahawa syafaat hanya dalam melakukan kebaikan sahaja. Jadi kebaikan kita maknanya kita dalam kehidupan kita ni menolong itu perkara-perkara yang baik, bukan yang maksiat atau bukan yang kufur. Inilah di antara tujuan hadis ini untuk menjelaskan perkara-perkara yang tersebut insyaallah. Dan kita lihat kepada ini, bab ini ialah tolong menolong sesama orang yang beriman, kerana ikatan bandingan orang beriman ini sangat rapat dengan orang yang lain yang beriman. Jadi inilah maka bab ini ialah tentang kelebihan amalan tolong menolong sesama mereka. Apakah kelebihannya? InsyaAllah kita akan bincangkan daripada matan yang akan saya bacakan insyaAllah. Baik, kita pergi terus saja kepada teks iaitu tentang hadis ya. Jadi hadis ini dia menguatkan apa yang dicadangkan dalam bab ini, iaitu tentang tolong menolong orang yang beriman. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan summa shabbaka baina asabihi wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisan idh jaa rajulun yas'alu aw talibu hajatin aqbala alaina biwajhihi faqala isfa'u tu'ajjaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabihi ma syaa. Rawahul Bukhari wa Muslim wan Nasa'i. Ini matan hadisnya. Dari Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Abu Hurairah yaitu bukan Abu Hurairah Abu Musa al-Ash'ari, daripada Abu Musa al-Ash'ari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ash'ari meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, baginda telah bersabda,
orang yang beriman untuk orang beriman yang lain adalah seumpama sebuah binaan. Ya, jadi mukmin, orang iman, orang mukmin dengan orang mukmin ini diibaratkan atau diumpamakan seperti bangunan, kal bunyan, binaun bunyan, ya, yashuddu ba'duhu ba'don, yang menguatkan, ya, yang menguatkan sebahagian yang lain, ya, sebahagian yang lain, ya. Jadi sebahagiannya memperkuatkan sebahagian yang lain. Itu yaitu kuat menguat, ya. Binaan, ya. Kalau kita lihat binaan, kita ambil contoh yang paling dekat ialah rumah atau binaan bangunan, yang berasaskan kepada bahan-bahan yang bercampur antara satu sama lain dan menjadikan bangunan itu menjadi satu bangunan. Asalnya berpisah-pisah. Kalau kita buat bangunan batu, maka semuanya berpisah. Asalnya pasir, dia pasir saja, ya, batu saja, ya, semen saja, ya. Kemudian besi pun besi saja. Tetapi apabila dicantumkan unsur-unsur ini dengan menggunakan teknologi yang tinggi, akhirnya kita mendapat satu bentuk, yaitu bangunan. Ya, ini bangunan. Kemudian Nabi kemudian baginda mempertautkan di antara jari-jari baginda. Jari-jari baginda, Nabi sedang duduk. Jadi dalam dia bercakap itu, dia menyatakan bahawa orang mukmin dengan orang mukmin itu seperti binaan atau bangunan yang menguatkan antara satu sama lain. Dalam bercakap itu Nabi sabbaka, ya, sabbaka baina asamihi. Sabbaka ni maknanya mentautkan antara anak-anak jari, antara jari-jari tadi, ya. Jadi kita biasa tangan kita ni, jari yang 5 ni rasanya berasing-asing. Tapi Nabi dalam masa dia bercakap itu tangannya ditautkan, ya, iaitu dipegang antara satu sama lain jari ini itu, ataupun dia genggam antara dua jari ini tadi dengan rapat. Maknanya menunjukkan hubungannya yang rapat. Itu dia tunjukkan sebutkan syabbaka baina asabi. Nabi tindakannya masa dia bercakap itu dengan tangan dia dicantumkan, ya, dia tautkan antara satu dengan lain. Jadi asalnya dia renggang masing-masing, tapi bila dah dicautkan menunjukkan rapat antara satu sama lain, ya, biasanya kita tu. Dan wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan, pada ketika itu Nabi dalam keadaan duduk, ya, diduduk. Ya, jadi irja rajulun yas'alu, tiba-tiba dia datanglah seorang lelaki, kemudian dia bertanya, yas'alu, dia tanya sesuatu, ya, au talibu hajati, atau meminta sesuatu, ya, begitulah ini gambarannya. Orang yang datang itu dalam keadaan seolah-olah dia bertanya sesuatu ataupun dia meminta sesuatu yang hajat yang dihendaki kepada Rasulullah. Fa aqbala alaina biwajhihi, Nabi menghadap kepada kami, kata perawi ini, kepada kami, biwajhihi, dengan wajahnya. Maknanya Nabi menghadap para sahabat, menghadap cara semuka dengan Nabi, ya. Maknanya Nabi duduk, kemudian dia dikelilingi oleh para sahabat dan orang yang bertanya tadi, lah. Faqala, sabda Nabi, isfa'u tu'ajjaru. Isfa'u maknanya sokonglah, sokong, bantu, tolong, apa yang boleh mendatangkan makna sesuatu benda tu yang boleh memberikan gambaran ta'awun antara satu sama lain, iaitu membantu dia. Apa saja bantuan, maksudnya bantu bercakap, bantu apa saja, itu menolong, itu maknanya itulah perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan pada orang yang bertanya tadi. Tu'ajjiru, ya, isma'u tu'ajjiru, ya, memberi sokongan. Tu'ajjaru, kamu akan mendapat pahala. Berilah syafaat, ya, kata-kata sokongan. Kata sokongan, nah, kalau dia sesuatu yang baik, maka kita nyatakan sokongan kita kepadanya. Nescaya kamu diberi pahala. Jadi kalau kita menolong sesuatu kebaikan, Allah akan beri pahala, ya. Allah akan melaksanakan melalui lidah Nabi-Nya apa yang dia kehendaki. Jadi semuanya
urusan itu Allah sampaikan kepada umatnya melalui nabinya. Jadi apa saja pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Allah SWT adalah melalui nabi dia yang dikasihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. Jadi jelas ini dari segi matan dia dan terjemahan dia lah. Saya ulang sekali lagi bahawa hadis ini ialah nak menggambarkan ataupun untuk nak memberi misal perumpamaan antara hubungan manusia mukmin dengan mukmin ni, orang mukmin dengan mukmin ini diibaratkan seperti satu bangunan yang dibuat daripada berbagai-bagai jenis peralatan yang ada dalam situ. Benda-benda yang dikumpulkan tu menjadi satu bangunan. Begitulah manusia, orang mukmin ini memang ada yang kaya, ada miskin, ada yang susah, ada yang senang, ada yang pintar, ada yang tak pintar dan sebagainya. Ini adalah kehidupan manusia begitulah. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Semuanya itu kaya, ada yang miskin dan sebagainya. Jadi hubungan antara mukmin dengan mukmin kalau kita lihat dalam keadaan yang begitu, ada yang kuat dan tidak tu, tapi bila dia bersatu menyatukan diri sama-sama itu sebagai perpaduan ummah, ya, menyatukan ummah dalam satu umat muslim tu, maka kita akan lihat kekuatan dia. Kekuatannya diibaratkan seperti bangunan yang sangat kuat, ya, yasuddu ba'dhuha ba'dhan, maknanya menguatkan antara satu sama lain. Yang lemah yang lelah dibantu, yang kuat membantu, yang lemah dibantu. Begitulah, dan dia orang yang lemah akan membantu orang yang kuat. Kerana hubungan itu menjadikan hubungan yang dikatakan ukhuwah Islamiyah, yaitu hubungan persaudaraan ikut agama Islam itu sendiri. Nah, ini ya contoh ya. Baik, kita lihat kepada huraian hadis ini dari segi matan dia, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari atau yang terkenal dengan itu ialah nama sebenarnya ialah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang ini hadis-hadis yang diriwayatkan melalui Bukhari dan Muslim. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Nah ini qala Nabi SAW, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Nah, ini nak digambarkan bagaimana perumpamaan ataupun misalan ya. Orang iman, orang yang beriman untuk orang yang beriman yang lain. Jadi ada hubungan antara orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lain itu adalah saumpama, misal saumpama sebuah binaan. Jadi nak disamakan ya, diumpamakan hubungan orang-orang Islam menjadikan kuat itu disebabkan hubungan ya antara satu lain itu dengan bangunan yang kuat, yang kukuh. Asalnya dia berpisah-pisah, tetapi apabila bersatu antara pasir, batu, kemudian semen, besi dan orang yang mengerjakannya sekali. So, jadi bila itu batu bata yang ada itu semuanya itu akan menyokong antara satu sama lain. Apabila telah dibuat satu rangka bangunan, maka akan diletakkanlah di situ batu-batu bata yang tersusun sehinggalah tinggi itu, tersusun rapi dan kemas sehinggalah dia apabila telah disusun, disemen dan dikuat disemen, kemudian diplaster, kemudian terus di cat dan sebagainya, jadi cantik. Asalnya hanyalah batu ya, yang dalam tu ya berbagai-bagai bentuk, tetapi oleh kerana telah dijadikan sebagai binaan, maka dia akan melihat nampak satu bentuk yang sama. Inilah kekuatan antaranya, walaupun asalnya dia lemah. Ya, pasir tak boleh buat apa-apa kalau dia sendiri. Ya, semen tak boleh buat apa-apa kalau dibiarkan situ tak ada air. Untuk dia hancur. Jadi memerlukan pada air. Ya, semen perlukan kepada air, ataupun pasir memerlukan kepada untuk dicantumkan, dicampurkan, menjadikan dia tu melekatkan pada batu bata. Jadi semuanya itu menggambarkan tentang perumpamaan ini sebagai perumpamaan yang sangat rapat dengan akidah umat Islam itu dan iman orang Muslim itu, yang menjadikan mereka kuat apabila dia bersatu.
ittihad, kuat, bersatu ni. Bila kita bersatu ni maknanya antaranya mereka asalnya berlainan orang, tetapi apabila telah bersatu menjadi kuat. Contohnya sebuah negara, bila masing-masing untuk bantu-membantu, maka kita lihat kekuatannya akan nampak terselah. Contohnya ialah COVID yang berlaku di negara kita ini, ya, yang berlaku, ya, walaupun dalam keadaan yang itu susah, tapi hubungan antara penduduk di negara kita ni kita lihat sesama mereka saling menolong-menolong. Wang NGO menolong kerajaan, membantu di sana, membantu sini, ya, semuanya, daripada pelan-laina ataupun barisan depannya terdiri daripada tentera, doktor-doktor, jururawat, dan semuanya itu adalah merupakan asalnya dia berpisah-pisah, berlain-lain tugas, tetapi bila dah disatukan dia menjadi satu kekuatan untuk menghapuskan COVID yang ada di negara kita ini. Dan kita lihat bagaimana usaha mereka, siang malam bertugas lumus untuk menyelamatkan nyawa manusia. Inilah tugas-tugas yang kita lihat daripada penyatuan ummah, penyatuan antara satu sama lain. Apabila suatu keperluan, maka orang lain saling tolong-menolong, saling membantu apa yang dia boleh bantu. Boleh bantu dengan cara dia melakukan sesuatu yang boleh menolong pada orang lain. Bangunan contohnya hospital-hospital yang dulu hospital untuk orang yang sakit biasa, tetapi sekarang ini tempat untuk membantu orang-orang yang menghadapi COVID-19 ini. Ini semuanya itu adalah semoga asal usaha-usaha yang dibuat oleh sesama kita, yaitu kita sesama orang Islam, sama orang mukmin, sentiasa bantu-membantu, dan akhirnya kita dapat, ya, menyelesaikan sesuatu masalah saling yang sangat berat menjadi ringan, ya, jadi bebanan, ya. Yasuddu ba'duha ba'din, ya, menguatkan antara satu dengan yang lain. Ini menerangkan, menerangkan aspek perumpamaan orang yang beriman dengan binaan. Jadi ini katakan sebagai perumpamaan. Orang Melayu kita sebut sebagai perumpamaan. Umpama, ya, umpama, ya. Jadi perumpamaan dalam bahasa Melayu itu perbidalan atau perumpamaan ini biasanya digunakan, ya, oleh sesuatu untuk nak menggambarkan apa yang nak digambarkan kepada yang menggambarkan kepada apa yang digambarkan. Kita lihat bagaimana hubungan antara sesuatu apabila telah diikat dengan satu ikatan yang kukuh. Summa sabbaka baina asabi'. Kemudian baginda mempertautkan di antara jari-jari baginda. Jadi nak menggambarkan tentang apa ni, yasuddu ba'duha ba'dan ni, iaitu menguatkan antara satu sama lain itu, sehingga dinyatakan dengan Nabi menggambarkan isyarah dengan tangan dia sendiri, diangkat tangannya dan ditunjukkan kepada para sahabat bahwa dia telah bertaut antara satu sama lain dengan itu, ataupun kata itu, ya, maknanya genggaman itu menjadi kuat. Asalnya jari masing-masing, ada yang pendek, ada yang tenggak, ada yang terpanjang, ada yang bulat, dan ada yang gemuk. 3, 5 ni jari berbeza-beza. Tapi bila dia bersatu menjadi kuat. Kalau salah satu mereka tidak menolong antara satu sama lain, maka jari-jari ini dia tidak akan membuat fungsi apa-apa. Kalau jari telunjuk aja, hanya telunjuk aja, sedangkan jari yang lain tak mau ikut, bagaimana? Ini cara yang bagaimana kita lihat. Nabi nak menggambarkan keyakinan bahawa ini mengikat hubungan antara silaturahim antara seorang Islam dengan Islam itu dengan cara yang dijadikan dengan isyarat tangan yang diangkat dan ditunjukkan kepada kita. Ni, ya, ni. Summa sabaka baina asabihi, kemudian baginda mempertautkan antara jari-jari baginda. Ini juga menerangkan aspek perumpamaan, ya, tersebut, ya. Maksudnya sebagian orang yang beriman memperkuatkan sebahagian yang lain seumpama pertautan di antara jari-jari baginda tersebut. Jadi tadi digambarkan dengan bangunan. Kemudian bila dia mencakap itu, dia pula tangannya diangkat dan ditunjukkan dengan cara dia pegang itu, bagaimana antara jari dengan jari itu dapat ditautkan antara satu sama lain walaupun dia berbeza-beza dari segi panjang pendeknya, ya, sebagainya. Tapi oleh kerana bila disatukan, maka dengan sendiri menjadi kuat. Kalau kita pegang satu benda itu dengan jari telunjuk aja, tidak akan berlaku.
atau jadi apa ni, jadi kelingking saja, atau jadi kepala apa, ibu jari saja. Tak boleh. Tapi bila dah lima tu bergerak dan dicampur dengan sebelah kanan kiri itu jadi dua, jadikan kuat. Jadi kita pegang sesuatu benda dengan adanya penyatuan antara jari-jari yang jadi kecil, kelingking, jadi tunjuk, jadi jari manis dan sebagainya. Akhirnya benda itu menjadi suatu kekuatan kepada kita. Jadi dua contoh, ini dua perumpamaan dibuat oleh Nabi tadi. Pertamanya adalah tentang bangunan yang menolong antara satu sama lain, menguatkan antara sama lain, dan juga dengan Nabi menunjukkan jari. Itu kemudian ditautkan antara satu sama lain, menunjukkan untuk itulah di kekuatan bagi orang yang pada penyatuan. Nah, penyatuan ummah. Ya, umat Islam ya. Daripada tindakan Nabi di atas dapat dipahami bahawa sesiapa yang mahu menjelaskan kata-katanya dengan sebaik-baiknya, hendaklah ia menggambarkan kata-katanya itu melalui gerak-gerinya agar ia lebih berkesan kepada jiwa pendengar. Inilah. Jadi Nabi nak menguatkan hujah dia itu tentang perumpamaan itu, sehinggalah dia menggunakan fizikal dia dengan pergerakan dia itu, orang dapat melihat, oh begitu. Ya, maknanya benda itu dilakukan oleh Nabi. Cara yang dapat dilihat. Kalau kata bangunan, ditunjukkan bangunan. Kalau kata ke tangan, ditunjukkan tangan. Ini ya, pegang macam ni cara itulah. Ini cara Nabi nak menjelaskan tentang perumpamaan yang dicontohkan tadi. Ada dua contoh tadi. Pertamanya ialah tentang hubungan bangunan antara bangunan yang dikukuhkan dengan satu bata dengan satu bata yang lain, umpamanya, ataupun kayu dengan zinc atau sebagainya, itu semua adalah merupakan komponen yang berlainan, berbeza, tetapi bila disatukan dia akan menjadi satu bentuk dan menguatkan antara satu sama lain. Kalau tiang pun kita dirikan tiang, tapi kalau kita tidak ada belandar, atau kalau tidak ada sutuh dia, tidak ada kayu-kayu yang mengikat antara satu sama lain, tak dapat dikuatkan. Begitu jugalah dengan adanya paku aja pun. Kalau bila dia ada dah bangunan kayu, maka paku satu daripada unsur untuk menguatkan antara sama lain. Paku barulah dikuat. Tapi kalau kita biarkan, itulah tak kuat. Pilih option. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan idz jaa rajulun yas'alu au talibu hajatin. Nah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Jalisan maknanya duduk. Idz jaa rajulun, itu ketika datang seorang lelaki yang ingin bertanya. Yas'alu, bertanya ataupun meminta, tanya ataupun meminta sesuatu. Atau datang seorang lelaki yang ingin meminta sesuatu hajat, atau itu minta, dia ada sesuatu hajat untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak contoh dia. Jadi dalam keadaan Nabi duduk, datang seorang lelaki tadi, mungkin dia bertanya sesuatu ataupun dia minta sesuatu. Perkataan talib, ni kita ini dari segi grammar dia, nahwu dia. Talib diidhafahkan kepada hajah, yang disandarkan kepada hajat. Talibu hajah, ya. Sementara di dalam satu riwayat lain, perkataan talib dibaca dengan tanwin atau talibun. Talibun maknanya bukan talib lagi, talibun. Dan perkataan hajatin dibaca secara mansub atau baris di atas. Talibun hajatan. Talibun hajatan. Ini ialah dari segi kaedah nahwu ya. Nahwu ni apabila benda ni sesuatu yang fa'il mesti ada maf'ul dia. Siapa yang jadi maf'ul ya. Talibun apa yang dikehendaki ialah hajat. Jadi ini dikatakan fa'il dan maf'ul. Ini dalam membincangkan dari segi hukum nahwu dia lah, atau grammar dia lah. Aqbala alaina biwajhihi. Aqbala alaina biwajhihi. Jadi dalam keadaan dia tadi duduk dan berdepan dengan orang yang datang tadi dan juga para sahabat. Aqbala alaina biwajhi. Nabi baginda pun menghadap kami. Ini kami ini termasuklah perawi dan juga ini semuanya itu
dengan kedatangan orang yang tadi dengan wajah baginda. Jadi dia berdepan lah, maknanya dia tak membelakangkan jamaah. Maknanya dia bila kalau kita memberi satu ceramah atau kita membuat suatu suatu perbincangan, selalunya kita menghadap berhadap atau satu dengan yang lain. Dia tidak memulangkan atau menoleh. Jadi kalau kita bercakap dengan orang lain, kita hormati orang lain dengan kita menghadap wajah kita kepada orang yang kita hadapi. Jangan kita mata kita memandang yang lain, bercakap dengan yang lain, cakap tapi mata kita pergi pada yang lain, kepala kita kepada lain, wajah kepada lain. Ini menunjukkan tidak ada adab di dalam percakapan. Jadi bercakap ini mesti berdepan dengan adab, dengan sopan santun, bahasanya lemah lembutnya, dan juga wajahnya sentiasa manis. Bukan dengan keadaan yang muka masam atau memalingkan muka. Bila cakap sekali nak menunjukkan dia hebat, dia akan memandang pada yang lain seolah-olah dia tak pandang pada orang yang di depan dia. Ini suatu yang adab yang tidak dikehendaki dalam syariat. Jadi Nabi menghadap kami dengan wajahnya. Jadi menghadaplah, maknanya berdepanlah. Menghadap, memandang kita. Jadi itu. Ini dia memuliakan kepada kami, kata perawi. Pelengkap ayatnya kepada kana ialah jumlah syartiyah tersebut, iaitu ayatnya gini, izja'a rajulun yas'alu aw talibu hajatin aqbala alaina biwajhi. Jadi perkataan kana itu kita atasnya wa kana nabi. Kana Nabi SAW. Itu dia nak bagi syartiyah ni, maknanya ialah apabila ada percakapan ada hasilnya. Jadi apabila dia Nabi duduk, maka jadi datanglah orang ni. Ini nak menunjukkan ada perkataan kana tu sebagai syartiyah dia ialah idza jaa, datang. Itu. Ini dalam uslub nahwu dia lah. Faqala isfa'u tu'ajjaru. Isfa'u perkataan isfa'u. Lalu baginda Nabi bersabda, berilah syafaat atau kata-kata sokongan. Ini syafaat ni kita jangan kita kaitkan dengan syafaat Nabi ya. Kita kata-kata ini ialah dari syafaat ni yang kita dalam ini istilah lorah ni ialah maknanya berbagai makna, di antaranya ialah kata-kata sokongan lah. Dalam konteks ayat ni, konteks hadis ini dia menggambarkan kepada kata-kata sokongan, kata-kata sokongan. Nescaya kamu diberi pahala, maknanya menyokong sesuatu yang baik. Ta'awanu 'alal birri wala ta'awunu 'alal birri wala ta'awunu 'alal birri wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu, tolong menolong perkara-perkara yang baik, birrin baik, takwa yang bertakwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong menolong perkara-perkara yang membawa kepada dosa dan juga permusuhan. Jadi itu dah ada batasannya supaya kita nak menolong orang itu, apa yang ditolong ya perkara yang baik. Jangan perkara yang jahat kita tolong. Kita bantu gangster, kita bantu kepada orang jahat, kita bantu kepada orang yang maksiat. Kita sediakan tempat untuk mereka untuk melakukan sesuatu. Ini yang tak boleh. Walaupun kataan itu menolong, tapi itu bukan menolong maknanya dari segi istilah ta'awun tadi. Ini menunjukkan bahawa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi jangan kamu tolong menolong perkara-perkara yang membawa kepada dosa ataupun pemusuhan. Jangan kita jadi pula orang yang menyokong perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang jadi sesuatu perkara yang benda yang boleh mendatangkan kepada maksiat, kita elakkan daripada untuk membantu dia. Sebab itu kita jangan membantu perkara yang jahat. Ini dah di asas ni. Jadi asas kepada kita kalau nak membantu adalah bantu yang mengikut saluran dia ataupun ikut syariat. Jadi lalu bersabda, berilah syafaat atau kata-kata sokongan, nescaya kamu diberi pahala. Jadi kalau tengok ayat dia, hadis yang itu, mengapa perkataan dia kata-kata sebagai sokongan itu? Kerana orang tu akan bertanyakan sesuatu dan kita membantu untuk mengiyakan dan menyokong apa yang dibuat perkara yang baik tadi. Kata contoh kita untuk mendapatkan derma dan sebagainya, kita war-warkan, sama kita bantu untuk mewar-warkan kan. Jadi kalau perkara-perkara yang baik kita itu jadi perkara yang baik itu kita bantu apa yang kita boleh bantu. Cara apa kita
kita siarkan apa yang kita sampaikan pada orang lain tentang kebaikan yang dia orang nak, ya, umpamanya kita nak membantu buat apa ni demo dan sebagainya, itu cara yang terbaik pada kita ialah kita dapat kita membantu sama ada menyiarkan atau memberitahu orang lain. Nah, ini semuanya cara-cara yang patut kita yang dilakukan, yang sepatutnya kita lakukan, ya. Ta'awanu 'alal birri, tolong menolong kepada perkara yang baik. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, itu ya, baik. Maka berilah syafaat, isfa'u untuk ajru, Kemudian maksud beri syafaat, syafaat ni ialah kata-kata sokongan. Kata-kata sokongan ialah berilah syafaat untuk menunaikan hajat orang yang bertanya, ya. Berilah syafaat, iaitu sokongan untuk menunaikan hajat orang yang bertanya tadi. Apa yang ditanyakan, apa yang kita sokongan-sokongan, menggambarkan kita membantu dia. Itu. Jadi syafaat, perkataan syafaat ini digunakan cara istilah Lughawi dia ialah bantu, menolong. Ya. Kalau syafaat Nabi dari segi khas ni Nabi, istilah yang kata Nabi, syafaat Nabi yang itu sebutkan itu adalah syafaat khas untuk Nabi. Ya. Kita tidak itu, tapi nak perkataan gunakan syafaat di sini maksudnya ialah kataan yang boleh orang lain mendapat faedah, menolong orang lain, menolong untuk mendapatkan orang itu mendapat faedah. Jadi dikatakan sebagai sokongan, sokongan. Buat satu orang itu buat baik kebaikan, kita sokong. Itu. Sama ada kata-kata ataupun perbuatan. Ialah memberi syafaat untuk menunaikan hajat orang yang bertanya. Berilah syafaat untuk yang bertanya, meminta ataupun menuntut sesuatu. Yang meminta pun itu memberi bantuan, yang meminta ataupun menuntut sesuatu perkara yang baik, ya. Jadi kita sokong. Jadi kalau satu perkara yang baik, buat satu apa ni ke lajnah untuk kebajikan dan sebagainya, kita bantu. Apa yang kita boleh bantu, menyiarkan berita ataupun kita membuat sesuatu, menolong, bergerak sama-sama, ya. Macam kita apa ni unit amal Malaysia umpamanya itu yang dia lakukan itu untuk membantu orang. Contoh yang pernah berlaku pada masa raya balik ke kampung, kawasan-kawasan yang ada di kawasan atas Kuala Lipis tu yang dekat sebutan tu, yang ke arah ke Kelantan tu, mereka terpaksa tersadai dari situ dan sampah-sampah berselerak itu, mereka ini tolong membantu membersihkan. Inilah contoh yang ditunjukkan oleh orang-orang yang melakukan kebajikan. Ya. Dan bukan pula perkara yang buruk. Nescaya kamu akan diberikan ganjaran pahala. Jadi yang buruk kita tidak anu, tetapi yang baik yang saya akan diberi ganjaran. Jadi yang baik saja yang disuruh untuk kita menolong, bukan perkara yang maksiat atau yang jahat atau yang buruk. Baik. Sungguhnya Allah telah berfirman, ini disandarkan pada firman Allah Taala, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayi'atan yakullahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Ya. Sesiapa yang memberikan syafaat, itu tadi kita sebut sokongan atau bantuan, pertolongan dengan syafaat, memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, pertolongan yang baik, dia akan memperolehi bahagian. Apa dia bahagian dia? Pahala daripada syafaat itu. Ya. Menyasfa' syafaatan hasanatan yang baik, yakun lahu nasibun minha, maka dia akan memperolehi pahala daripada syafaat tadi. Ini ya, balasan Allah bagi akan balas bagi yang buat kebaikan tadi. Kemudian wa man yashfa' syafa'atan sayi'atan, ya, sesiapa yang memberikan syafaat pertolongan dengan syafaat yang buruk, dia pertolongan yang buruk. Jadi dah perkara yang buruk kita lakukan untuk membantu yang buruk. Dia akan mendapat bahagian, bahagian apa? Dosa. Ya tadi bahagian pahala. Tapi orang yang kedua ni dia mendapat dosa daripada syafaat itu, iaitu pertolongan dia itu. Jadi dia menolong perkara yang maksiat, maka dia dapat balasan buruk ya, buruk itu dosa. Manakala yang membuat pertolongan yang baik tadi, dia akan mendapat pahala, ganjaran dia surga Allah SWT. Manakala yang itu ganjarannya apa, balasannya ialah neraka. Ini itu. Jadi walaupun perkataan yasfa' juga syafaat juga,
Tetapi syafaat yang lain yang sai'ah tidaklah dia diterima oleh agama kita. Ya, sebab tu dalam ini menjelaskan bahawa syafaat tu walaupun perkataan syafaat yang sama, tetapi yang berbezanya apabila yang kita tujukan tu suatu yang tidak baik, maka jadi tidak baik walaupun dia menolong. Tapi pertolongan itu tidak mendapatkan kebaikan, sebaliknya mendapatkan keburukan. Baik, kita bincangkan tentang perkataan di dalam hadis ayat Quran ini tadi, iaitu kiflun minha. Nah, kiflun ada ya, ayat itu kan. Lahu kiflun, yakun lahu kiflun minha. Kiflun ya, bahagian. Tadi disebutkan di situ ialah nasibun, ya, bahagian. Di sini kiflun. Jadi nak menggambarkan yang nasibun itu ialah untuk yang kebaikan, yaitu pahala. Manakala yang kedua itu ialah dapatkan dosa. Kiflun ya. Bahkan Allah ala kulli syai'in muqita, dan semuanya Allah atas sesuatu itu maha berkuasa. Baik. At-Tabari telah meriwayatkan dalam dengan sanad yang sahih daripada Mujahid, berkata, ya la, yaitu ayat Al-Quran yang disebut di atas adalah mengenai syafaat yang dilakukan oleh sebahagian manusia untuk sebahagian yang lain. Jadi ada perkataan la yakun sayiatan yakun lahu, hasanatan yakun lahu. Lahu tu baginya. Baginya bahasa Arab dia la tu maknanya lam yang ada bagi lam, dan seterusnya ada hak tu. Lam, perkataan lam tu ada mengandungi maksud yang tertentu ya. Maksudnya ialah tentang tadi adalah mengenai syafaat yang dilakukan oleh sebahagian manusia untuk sebahagian yang lain. Yang dimana kebaikanlah yang diperolehi, lah diperolehi baginya, apa yang diperolehi baginya. Jadi kalau dia tak baiklah. Kalau baik, baiklah. Itu lam, kataan la. Itu la tu la, lahu, kataan lahu ya. Baik. Kesimpulan, maksudnya ialah sesiapa yang memberi syafaat kepada seseorang di dalam perkara yang baik, dia akan memperoleh sebahagian pahalanya. Pahalanya. Sementara sesiapa yang memberi syafaat makan syafaat juga perkataan cantik perkataan syafaat itu. Tapi syafaat ini kepada orang yang secara salah, walaupun perkataan itu syafaat itu sebenarnya itu menolong bahasa, jadi maknanya ta'awun ya ta'awan saja, tapi nampak syafaat yang tinggilah, tapi oleh kerana perbuatan itu membawa kepada kejahatan, kejahatan, maka dia tetap secara itu akan memperoleh bahagian dosanya. Jadi gantunglah maya. Jadi buat kerja, wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi walaupun sebesar atom tadi pun, kecil tadi pun, dia akan diperlihatkan kebaikan dan akan diperlihatkan keburukan dia. Jadi dua-dua itu berlaku apabila dilakukan oleh seorang, sama ada kata yang baik ataupun yang tak baik. Oleh itu syafaat yang baik yang disebut di dalam ayat yang mulia ini ialah syafaat dalam perkara baik. Ini ya, jadi disebut perkataannya itu perkara yang baik, bukan perkara yang buruk ya. Yaitu perkara-perkara yang buruk tidak dimasukkan di dalam kategori sebagai syafaat, tetapi membawa kepada keburukan. Walaupun perkataan itu digunakan syafaat, tetapi sebenarnya ialah kepada keburukan. Jadi syafaat dalam perkara yang baik yaitu syafaat yang pertama, syafaat yang baik itu yang melaluinya hak seseorang muslim dipelihara ya, melaluinya hak muslim. Jadi dengan perbuatan itu hak seorang muslim telah terjaga, terpelihara. Jadi kalau dia menolong seseorang itu sehingga hasilnya kita dapati orang yang ditolong itu mendapatkan satu yang baik, maknanya terpelihara, terjaga, selamat, tidak berlaku kerosakan. Ini yang dikatakan sebagai syafaat yang perkara yang baik tadi. Ataupun melalui secara keburukan ditolak daripada seseorang muslim. Jadi
melalui atau melalui sesuatu keburukan, ditolak ya daripada seorang muslim. Jadi tidak dia menolong perkara yang boleh merosakkan tadi ditolak, maknanya dia menghalang daripada melakukan kerosakan tadi. Juga dia mendapat mendapat perkara yang syafaat yang baik, pahala yang baik. Atau melaluinya suatu kebaikan bahawa dibawa oleh seseorang muslim, ataupun melaluinya suatu kebaikan dibawa kepada seseorang muslim. Jadi dengan perbuatan dia itu tadi, walaupun mungkin tidak nampak gambaran baik tak baiknya, tapi hasilnya kepada orang yang diberikan syafaat atau pertolongan itu mendapatkan kebaikan. Ini ya. Yang keempatnya dilakukan untuk menuntut keridhaan Allah. Jadi kita membuat satu kerja ni sebenarnya lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala, untuk mendapat keridhaan Allah Ta'ala, ya. Sebab kita selalunya ya ridha ni adalah sesuatu yang kita buat suatu kebaikan yang menghasilkan kasih sayang Allah, ya. Gembira Allah, suka kepada perbuatan itu. Itu kita. Jadi kita buat kerja itu ikhlas. Ni redha ni maknanya redha lillahi ta'ala. Menolong orang yang susah, ya. Kita untuk lillahi ta'ala, kerana semata-mata Allah, bukan untuk apa-apa, ya, untuk ya. Kita mengulur bantuan itu bukan untuk dibalas, bukan untuk dipuji orang. Itu semuanya itu adalah merupakan tanda-tanda untuk menuntut keridhaan Allah Taala. Niat kita, nawaitu kita untuk apa? Ikhlas kita tu. Ya, kita buat kerja bertugas lumus di barisan depan, hati-hatian, siang malam. Tapi untuk semata-mata hatinya, telita hatinya, aku nak menolong orang yang susah. Mudah-mudahan dengan ini Allah akan berikan ganjaran kepadanya. Ni. Jadi bila menolong orang susah, automatically niat dia tu niat bukan untuk yang lain, untuk riak atau maka dengan sendirinya itu Allah akan nilai diri kita tu dan Allah ridha dan apa yang dilakukan tu. Jadi kita nak mendapat keridhaan itu memerlukan kepada niat yang ikhlas. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kepada yang kebaikan, albir, kebaikan, dan takwa. Takwa ini maknanya perkara yang diperintah oleh Allah, yang dilarang, yang meninggalkan yang dilarang. Jadi itu ya, jangan pula kita melakukan tolong menolong untuk syafaat untuk ismi wal udwan, yaitu dosa dan juga permusuhan. Jadi kalau menimbulkan kepada mudarat dah jelaslah. Jadi kita menolong kepada yang kejahatan, ya, maknanya ya, perpecahan dalam masyarakat, perpecahan ummah kita, ya. Kerana kepentingan diri sendiri, kepentingan itu, maka dia gunakan masyarakat untuk mendapat meraih keuntungan untuk kepentingan diri sendiri. Ini yang bukan dikehendaki di dalam Islam. Jadi kita dalam kita memperjuangkan sesuatu itu mestilah lihat kepada untuk apa? Untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah akan terima amalan kita insya-Allah. Seterusnya yang kelima ialah tidak diambil rasuah. Tidak diambil rasuah untuk syafaat ini. Ni maknanya jangan kita ada rasa bila kita buat sesuatu untuk ada di sebaliknya. Ada sebaliknya, ya, kita menolong tapi ada tujuan dia, ya, untuk mendapatkan habuan tertentu di belakang, di belakangnya. Ni yang berlaku macam itu. Ya, dia nampaknya baik tapi ada tujuan dia. Yang ini kita. Kemudian orang tu akan hulurkan. Jadi bila inilah dikatakan sebagai sesuatu yang bukan yang dikehendaki oleh syariat tetapi dikehendaki oleh nafsu sendirilah. Yang keenam, dilakukan di dalam perkara-perkara yang harus. Ini perkara-perkara yang harus, paling rendah perkara yang harus. Jangan perkara yang tidak harus, maknanya perkara yang haram. Kita ini dikehendaki perkara yang baik, yang sunat, ya, perkara yang wajib, yang sunat, itu ya, yang harus, ya. Tapi janganlah kepada perkara yang makruh atau perkara yang apatah lagi yang haram. Jadi sesuatu yang dilakukan di dalam perkara-perkara yang harus. Harus ni maknanya ya, kita lakukan itu, kalau kita buat kita dapat ganjaran, kalau kita tidak buat kita tidak dapat apa ganjaran. Jadi kita bila kita buat sesuatu itu untuk jadi baik perkara itu, ya, jadi kebaikan. Tidak dilakukan untuk mengabaikan sesuatu hudud, ya, hudud Allah, atau mensia-siakan sesuatu hak. Ini ya, kita dalam hal albirru ni, kebaikan ini, kita membuat syafaat ini janganlah
kita lakukan yang untuk mengabaikan sesuatu hudud, ataupun hudud ini adalah hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah yang telah ditentukan. Kita tidak boleh ada satu niat melakukan untuk mengabaikan sesuatu hukum-hukum Allah atau mensia-siakan sesuatu hak. Jadi kita tujuan itu untuk baik. Itu albir itu, ta'awanul albirri, kebaikan, bukan untuk kemusuhan ataupun kejahatan. Nah, itu ya. Kena nawai itu kita kena pasang awal-awal supaya niatnya yang kita lakukan itu akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita huraian seterusnya ialah qadiyat ya. Qadiyat yaitu seorang ulama yang banyak menyentuh tentang akhlak ini berkata tidaklah dikecualikan daripada jenis perkara yang digalakkan memberi syafaat padanya, melainkan hukum hudud sahaja. Melainkan hukum sahaja. Ya, saya ulang lagi, tidaklah dikecualikan daripada jenis-jenis perkara yang digalakkan, melainkan memberi syafaat kepadanya, melainkan hukum hudud sahaja. Jadi yang hukum itu maknanya kita menyuruh perkara yang baik, dan itu mengikut had-had yang hukum yang telah sedia ada itu. Maknanya perkara yang larang, maka kita dengan sendiri tidak confirm lah, kita tidak boleh kita memberi syafaat atau membantu atau menolong sesuatu yang salah daripada segi hukum. Maka digalakkan memberi syafaat di dalam perkara-perkara yang tidak dikenakan hukuman hudud. Juga yang dikenakan hudud kita tak boleh. Hukum dah kata ini salah. Hudud ni maknanya ialah hukum-hukum yang telah ditetapkan. Ya, apa dah yang kata dah larang, perkara yang dilarang, yang diharam. Tak bolehlah kita nak usaha untuk yang melakukan perkara yang itu, ya, syafaat dalam perkara-perkara yang tidak dikenakan hukuman hudud. Jadi yang kena hudud tetap itu maknanya dalam hukum itu kita tak boleh nak bantu. Terutamanya ya yang dilakukan secara tersilap ataupun dilakukan oleh orang yang tidak dikenali dengan maksiat dan orang-orang yang sentiasa menjaga diri daripada maksiat. Jadi inilah semuanya kita nak mengelakkan diri kita daripada menolong perkara-perkara yang boleh membawa kepada keburukan. Ya, sebaliknya kita naklah melakukan kepada yang baik. Abu Iyad ya, Qadhi Iyad juga ada menyatakan ada pun golongan yang berterusan melakukan kerosakan atau maksiat atau kesalahan serta terkenal dengan kebatilan mereka, maka syafaat tidak harus diberikan kepada mereka. Ini jugalah bagaimana cara kita nak membantu orang lain. Kalau orang-orang itu golongan yang berterusan yang masih terus menerus melakukan kemaksiatan, kerosakan, maka dah dikenali sebagai kebatilan itu, maka syafaat tidak harus diberikan kepada mereka. Jadi pertolongan tak patut diberi pada mereka. Tidak boleh lah, maksudnya haram kita supaya mereka berhenti daripada tindakan tersebut. Jadi jangan sampai kita terlintas melakukan sesuatu, menolong padahal kita tahu terang-terang orang itu melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, yang maksiat, sesuatu yang itu, maka pertolongan itu tidak boleh dilakukan. Jadi kita kerana akan menggalakkan dia, akan menggalakkan. Jadi kita menolong sesuatu kepada dia. Tetapi orang itu memang kerja dia macam itu. Jadi walaupun kita bagi dia duit untuk menyiapkan dia, tetapi dia ada tujuan lain, dia akan dengan pertolongan kita itu, maka dia akan bertambah lagi kemaksiatan, maka itu yang kita dilarang melakukan syafaat atau pertolongan. Pendapat ayat bahawa tiada syafaat dalam hudud. Hudud dibuktikan oleh hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih masing-masing daripada Aisyah. Ini bagaimana nak membuktikan bahawa syafaat itu tidak ada syafaat di dalam hudud, maknanya yang dilarang itu, yang dia ada hukum, tak boleh kita nak ubah, tak boleh kita nak tolong orang yang itu, sedangkan orang itu berterusan melakukan maksiat, maka kita tidak boleh tolong. Itu perkara yang hudud. Hudud maknanya batas hukum yang telah ditentukan, halal, haram dan sebagainya. Tetapi
kita maksudnya kita jangan kita menolong perkara-perkara yang macam itu akan membawa kepada keburukan. Ya, sehingga di dalam hadis ini tengah panjang hadis ini yaitu tentang hadis bagaimana anna Quraisyan ahamu sya'na mar'atil mahzumah, yaitu orang-orang Quraisy merasa risau, merasa gelisah, susah hati tentang satu perkara, yaitu tentang seorang perempuan mahzumah, seorang perempuan yang asih, allati surikat fi ahadi nabi, yang kerjanya mencuri. Perempuan ini kerjanya mencuri dari kalangan orang mahzum, yaitu kabilah Mahzum, ya. Kemudian waqalu ma yatakallamu, ya. Jadi mereka ni bila dalam keadaan gelisah ni, mereka pun saling bertanya antara satu sama lain, man yukallimu fiha Rasulullah, siapakah yang berani untuk bercakap dengan Rasulullah mengenai perkara perempuan ni tadi? Waqalu wa man yajra'u alaihi illa al-samah, maka orang ramai menjawab, tidak ada orang yang layak, orang yang berani, ya, berani untuk bertemu Rasulullah menyatakan apa yang itu berlaku, melainkan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid yaitu khibur Rasulullah, yaitu kekasih Rasulullah. Rasulullah ini ialah anak angkat dia lah Nabi, ya. Usamah bin Zaid. Zaid bin Haris, ya. Usamah bukan, ya. Usamah bin Zaid, ya. Seorang yang dia apa ni, Nabi sayang kepada Usamah tadi. Kemudian fakallamahu Usamah, maka Usamah pun berjumpa Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu atashfa' fi haddin min hududillahi ta'ala, adakah kamu akan membuat syafaat ataupun pertolongan, ya, daripada had hukum-hukum Allah. Semua qoma faqataba. Jadi adakah kamu nak menolong tentang batasan hukum Allah SWT? Kemudian Nabi pun bangun, ya, khutbah. Qama faqataba. Nabi pun berkhutbah. Jadi khutbah ni summa qala, Nabi sabda, innama ahlaka man kana qablakum annakum kanu idza saraka fihimus syaribu tarakuhu wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alail had. Ya, bagaimana hukum yang dilaksanakan ini, ya. Nabi bersabda, sesungguhnya innama ahlaka, sesungguhnya telah berlaku kebinasaan, ya. Mangkana qablahum, yaitu orang-orang sebelum kamu, yaitu pada zaman anbiya yang sebelum itu, ya, zaman Bani Israel dan zaman Nabi Musa dan Isa, ini apa yang berlaku? Kehancuran mereka itu ialah mereka buat annahum kanu, apa yang dibuat oleh mereka, kanu idza saraka, mereka yang mencuri, fihi musyari, orang yang mencuri di kalangan orang-orang kenamaan. Mencuri orang-orang kenamaan. Bagaimana mencuri itu? Banyaklah perkara lah. Seperti yang ada sekarang inilah. Orang yang mulia, orang yang kenamaan. Ya. Jadi bila orang yang mencuri, tarakuhu, mereka tidak ambil tindakan. Jadi orang yang melakukan rasuah, orang yang mencuri, orang yang merompak, di kalangan orang-orang kenamaan ini, dia tarakuhu, maknanya dia tidak dihukum, dibiarkan, tidak dihukum. Sepatutnya mereka ini patut dihukum walaupun dia ada orang kenamaan dan sebagainya, tapi kalau dia salah tetap salah. Peraturan tetap peraturan, undangan tetap undang-undang. Tidak kira sama ada dia itu orang kenamaan atau orang kebanyakan atau orang biasa. Sama saja. Sebab hukum Allah sama pada umatnya. Tapi ada pada masa itu, mengapa kerosakan Bani Israel dan sebagainya di zaman itu ialah disebabkan orang-orang yang ada kewibawaan, kenamaan, orang yang hebat ini tidak pernah diambil tindakan. Patut ini oleh karena hukum itu sama, patut dia diambil tindakan undang-undang. Tetapi apa yang berlaku, sebahagian masyarakat bila mereka orang kenamaan itu, mereka itu dilepaskan daripada peguam, daripada hukuman ataupun ditindak, dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Nah, ini yang berlaku dalam zaman yang terkini inilah, ya. Fa idza saraka fihim ad-dhaif, manakala apabila pula lain pula ceritanya, wa idza saraka fihim ad-dhaif, kalau yang mencuri itu dari kalangan orang yang dhaif, maknanya orang yang tidak ada apa nama apa, orang yang miskin ke ataupun orang yang dhaif, ini maknanya orang bukan orang kenamaan lah, ya, orang biasalah, ya. Nah, apa yang berlaku? Aqamu alail had,
maka dilaksanakan undang-undang had pada mereka, ya, dilaksanakan hukum hudud ke atas mereka. Tapi masa kalau orang kenamaan tak ada dilaksanakan hukum hudud. Hudud ini mana hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Jadi dalam masyarakat masih ada lagi macam ini ya berlaku ya. Allahu Akbar. Tetapi apabila orang yang lemah di kalangan mereka pula mencuri, mereka melaksanakan hukuman hudud ke atasnya. Jadi orang yang tak ada ini boleh dikenakan ya. Tapi kalau orang yang buat kejahatan, mereka melanggar peraturan undang-undang dan sebagainya, tidak diambil tindakan, manakala orang biasa diambil tindakan. Ini yang berlaku dalam dunia hari inilah. Kita lihatlah ya, tuan-tuan sini pun fahamlah apa yang saya sebutkan tu. Ini ya. Saya pasti akan ni. Jadi apa yang tindakan Nabi. Ya. Demi Allah, ya. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya pasti akan memotong tangannya. Tengok ni. Ini hukuman tegas Nabi. Walaupun kalau kita lihat siapa si Fatimah? Fatimah anak Nabi SAW sendiri. Kalau dia mencuri, maknanya tetap dia akan dijalankan hukuman dengan hukuman hudud, yaitu dipotong tangan sekiranya dia mencuri, sah dia mencuri, dan untuk itu dan hukuman. Dia maknanya tidak menunjukkan walaupun anak dia sendiri, walaupun pemimpin dia sendiri, kalau dia hukumnya salah, ya, kalau orang dah hukum salah, dia tetap dia salah. Hukum dia kalau dia melakukan suatu kesalahan patut dihukum, ya, patut dihukum macam manalah. Bukan dibiarkan. Orang kenamaan dibiarkan, orang yang biasa dikenakan. Jadi Nabi kata, walaupun yang mencuri itu anak aku sendiri, aku yang kusayangi, Fatimah anak yang kusayangi sendiri, aku tetap akan melaksanakan hukuman hudud yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh bagaimana ketegasan Nabi terhadap perkara-perkara yang berlaku di dalam masyarakat ini. Jadi ya. Ya, selesai ini yang kita dapat lihat dari segi huraian hadis berhubung dengan tentang mengenai syafaat pertolongan, siapa yang patut ditolong dan siapa yang tak patut ditolong. Semuanya adalah dijalankan hadis ini dengan huraiannya. Jadi di sini kita lihat kalau kita nak bandingkan ya antara hadis ini, banyak lagi hadis yang ada perumpamaan atau perumpamaan yang dilakukan. Ya, contohnya juga tentang kasih sayang ni yang dikaitkan tentang hubungan antara orang mukmin dengan orang mukmin sendiri, yaitu tentang masalul mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza staka minhu aduun tada'a lahu sa'iral jasadi bis sahri wal humah. Tengoknya nak bagi contoh lagi ya bagaimana hubungan rapatnya antara orang-orang mukmin dengan orang yang lain diibaratkan seperti tawaduhim dalam kasih sayang dia dan cinta mencintainya dan saling taut mentaut antara satu sama lain, ibaratkan seperti jasad. Ya, seperti jasad. Apa? Idza staka minhu aduun, dan apabila sakit satu anggota, tada'alahu sa'iral jasad, maka akan merasakan sakit pada yang lain. Tada'alahu jasad bisahri, dengan dia berjaga malam, wal khuma, dan demam. Ini nak menggambarkan bahawa hubungan kita ni, dia kata contoh ni perumpamaan ni ialah orang mukmin dari segi tawadun, dari kasih sayang, tolong kasih sayang dia dan cinta mencintainya dan berasa simpati dia itu diibaratkan seperti jasad. Tengok ya, jasad. Kita lihat pada jasad kita. Apabila kita sakit, jasad kita ni sakit, salah satu anggota daripada jasad ni kita sakit. Jadi bila sakit saja, maka satu anggota yang sakit, maka seluruh badan kita akan merasa sakit semua, sama ada dengan kita terpaksa berjaga malam ataupun kita demam atau sebagainya lah, yang menyebabkan kita jadi lemah. Apabila berlaku, bacaan, ambillah contoh saja apa yang saja. Kalau kita pada diri kita tentang perkara-perkara yang boleh membawa kepada bila kita
jari kita, ya, jari kita sakit, ya, kita tahu dia jari kita, ya, kata dia patah atau sebagainya, ya, ataupun apa saja anggota-anggota yang sakit dalam organ kita sakit. Mengapa kita jadi lemah dan mengapa kita terpaksa beruban? Dan mengapa kita malam tak boleh tidur kerana sakit, ya, kenapa kita susah dan sebagainya, ya, yang berlaku. Semuanya itu sebab hanya satu anggota saja. Tapi oleh kerana satu anggota sakit, maka yang lain terasa sakitnya. Dan kurang-kurangnya, ya, kalau dia sakit itu dia, tapi tak boleh tidur malam, tak boleh tidur. Ya. Nah, ini semuanya adalah menggambarkan tentang manusia. Kadang-kadang kita bila sakit sesuatu kita terus jadi demam. Tengok dengar, contohlah yang ada sekarang ni, COVID dan sebagainya. Tengok. Bila sakit, tengok semua menjadi dia badan dia semua fungsinya sudah berlagi, ya, terkeluar daripada fungsi yang asal dia. Ya, dan sebabsa dia, ya, diberi rawat dan sebagainya, dia terpaksa dibagi oksigen dan sebagainya. Sebab satu anggota saja, paru-paru saja. Tapi apabila berlaku ni, maka semua anggota menjadikan kita melakukan sakit di sana sini dan kita tak boleh. Terpaksa kita kena bawa hospital dan sebagainya. Patutnya kalau yang nak bawa hospital, kalau sakit tu sakit telinga je lah bawa hospital. Tidak. Telinga tu sebab dia sakit tu, maka yang seluruh badannya terpaksa bawa ke hospital. Kalau sakit perut patut kita bawa pergi hospital itu saja. Tidak. Maka seluruh badan dia kita kena bawa ke hospital. Ini nak menunjukkan bahawa hubungan antara satu sama orang yang beriman dengan orang yang lain itu adalah seperti jasad yang sentiasa saling bertaut antara satu sama lainnya. Ini ya nak menggambarkan bagaimana seseorang itu, ya, dilarang kita untuk bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Bahkan kita suruh bersatu, menyatukan diri kita sesama orang Islam supaya kita dapat kuat. Bila kita kuat, menggerunkan orang lain. Kekuatan orang Islam ini apabila kita kuat, penyatuan ummah kita kuat, maka dengan sendiri orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang kafir, orang yang anti pada Islam, dia rasa gerun dengan apa yang kita lakukan. Inilah kelebihan kalau kita bersatu. Tetapi apa yang kita lakukan sekarang ni, ya, keadaannya, ya, kita penyatuan umat memang sangat sukar untuk kita, ya, nak tentukan kejayaannya, ya, kecualilah mereka yang terlibat itu sedar dan insaf apa perbuatan-perbuatan yang boleh menjadikan kita berpecah belah. Tafarraqu, mereka bercakap wa'tasimu bihablillahi. Ini wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Jangan hendaklah kamu saling taut-mentaut atau saling tolong-menolong atau lain. Wala tafarraqu, wala jangan kamu masing-masing berpisah antara satu. Wala tafarraqu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu daripada golongan orang yang bersaudara, sebagai hamba Allah yang bersaudara. Ini. Kemudian dalam hadis yang lain ada disebutkan tadi, hadis la tadkhulu, la riwayat rawahu Muslim ada menyebutkan la tadkhul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk ke surga melainkan kamu hatta tu'minu, sehingga kamu beriman, wala tu'minu, dan kamu tidak boleh beriman hatta tahabu, sehinggalah kamu tidak dikatakan seorang yang beriman sehinggalah kamu kasih mengasihi satu sama lain. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Usus salam. Kemudian di sini Nabi memberi contoh, apa yang kita lakukan. Tidakkah aku pernah beritahu kepada kamu sesuatu yang bila kamu buat, kamu akan mendapat kasih sayang. Apa dia? Ialah ifsus salam, iaitu menyebar salam. Maknanya kita mengucap assalam kepada orang lain. Assalamualaikum. Walaupun kita tidak kenal, walaupun dia tidak kenali, tapi bila kita ucap assalamualaikum, sunnah Nabi, ya, sunat makan. Ya. Kemudian assalamualaikum, yang orang itu akan menjawab waalaikumsalam. Itu dah akan mendatangkan hubungan kita antara satu sama lain. Jadi ifsus salam ni kita sentiasa bila kita berjumpa pada orang lain, kita tak kira kenal tak kenal, kita depan dia assalamualaikum. Insya-Allah orang itu akan jawab waalaikumsalam. Jadi kita sejahtera ke atas kamu, maka dia akan jawab kamu akan juga sejahtera. Jadi menunjukkan kasih sayang kita itu sama ada dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, ataupun dengan niat kita, semuanya akan menjadikan suatu yang baik yang Allah akan berikan kita ganjaran untuk
kita terus menjadi seorang yang mukmin. Kalbunyan yasuddu ba'dhum ba'dha. Iaitu kita satu binaan yang sentiasa mengukuhkan lain. Andainya salah satu daripada unsur-unsur bangunan, komponen bangunan itu tidak mau mengikut apa yang diperintahkan oleh jurubina tadi, pastinya dia akan meruntuhkan bangunan itu. Ya. Kalau bangun salah satu daripada batu bata itu rosak, maka rosaklah yang lain semuanya. Jadi ini semuanya ada tautan antara kita sesama umat Islam. Jadi kita lah sama-sama kita penyatuan ummah kita ini betul-betul dilestarikan dan dilaksanakan dengan terbaik dan dipahami oleh semua orang agar penyatuan-penyatuan ni apa saja dalam Korea kita dan semuanya kena bersatukan hati kita, berasaskan kepada hablum minallah, ya, hablum minallah, hablum minannas. Ya, jadi kita hubungan kita dengan tali Allah dan manusia. Inilah ya. Wallahu a'lam ya. Jadi itu yang saya dapat sampaikan. Insya-Allah apa yang saya sampaikan ini akan memberikan manfaat kepada kita semua dan akan mendapat apa yang kita perolehi daripada hadis ini, mudah-mudahan jadi panduan kepada kita nanti kita rasa kasih sayang kita itu terus bertahun antara keluarga, antara jiran-jiran dan sebagainya. Sebagaimana dalam kitab hadis ini sangat memberikan kesan kepada kita tentang adab-adab yang telah dilaksanakan Rasulullah sebagai uswah hasanah yang patut kita ikuti dan kita perhatikan dan kita dapat beramal insya-Allah. Jadi seterusnya kita sambunglah kepada mereka yang tuan-tuan yang ingin nak bertanyakan sesuatu yang saya boleh jawab, saya akan jawablah insya-Allah. Kalau tak boleh kita minta pada orang yang lebih tahu insya-Allah. Ya. Tak ada kan? Ada. Fuad ya, Haji Fuad ya. Ya, dan saya sebut tadi dah awal-awal lagi saya sebutkan bahawa perkataan syafaah itu ada dua istilah. Ya, istilah yang digunakan ini adalah merupakan istilah syafaah yang biasa, maknanya syafaah yang bermakna menolong, membantu itu. Tapi dari segi syafaah Nabi itu ada khusus daripada Nabi sendirilah. Ya, syafaah itu ya. Tapi kita juga boleh memberi syafaat kepada orang lain, maknanya menolong orang lain. Tapi syafaat Nabi itu yang telah dikhususkan ya, syafaat dia masa di mahsyar nanti ada ya yang telah dikategorikan sebagai syafaat Nabi. Ya, syafaat Nabi. Jadi orang lain tak boleh membuat syafaat seperti apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat khas kepada Nabi. Yaitu pertolongan utamanya pada hari mahsyar nanti ada syafaat. Yang syafaat itu akan dilaksanakan hanya oleh Nabi dan juga pada rasul-rasul yang lain ada juga yang diberikan kategori sebagai orang yang syafi', orang yang beri syafaat. Manakala kita hanyalah syafaat dalam bentuk kita ni ialah dalam bentuk bahasa, iaitu syafaat maknanya menolong orang lain, membantu. Syafaat juga perkataan syafaat ni syafi'ah. Ya, maknanya menolong, membantu. Tapi yang bantuan syafaat Nabi itu memanglah berbeza. Itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada keistimewaan memberi syafaat. Manakala kita tidak boleh memberi syafaat sebagaimana yang Nabi buat. Tapi kita hanya dalam istilah ini kerana ini perkataan syafaat di sini maksudnya telah dikatakan sebagai menolong, membantu, menyokong sesuatu perkara yang baik. Maka itu dikatakan syafaat lah. Wallahu a'lam.
Ya, saya alhamdulillah lah kita telah habis kita kuliah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan juga saya sendiri. Apa yang telah kita sampaikan itu akan dapat kita gunakan, kita dapat beramal dengan apa yang saya telah terangkan tadi. Jadi untuk mengakhiri majlis ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasihlah kepada peserta di dalam Maya ini yang sama-sama mengikuti kuliah yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kita beri syafaat Allah Taala dan kita berikan kesehatan yang baik sehinggalah kita dapat melawan segala penyakit-penyakit yang ada ini dengan cara kita patuh kepada SOP kita. Sama-samalah kita jaga untuk memelihara orang lain kerana inilah suatu usaha kita. Jadi katakan ta'awun, pentingnya apabila kerajaan menyuruh kita melakukan sesuatu, maka kita patut kita ikut, kita wajib ikut perintah dia, dengan itu selamat semua. Tapi janganlah kita ada sifat ingkar, tidak mau mengikut peraturan-peraturan SOP yang menyebabkan kita menjadi orang yang rugi, bukan rugi kita sendiri tapi kepada orang lain. Sebut ta'awun itu alal birri, ta'awun kepada kebaikan, bukan kepada kejahatan. Jadi kepada kebaikan kita terus yakin apa yang kita buat itu adalah untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Sama-sama kita jaga, kita mudah-mudahan kita akan terus hayat kita dalam keadaan sihat walafiat dan bertemu pada minggu depan insya-Allah. Dan saya mohon maaf di atas kesilapan saya dan saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Yasin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.